berkali-kali hitamnya hati. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada. Lantaran dosa, di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? InsyaAllah malam ini kita akan sama-sama mempelajari satu kitab penting bersama dengan Ustazah, iaitu kitab Sahih At-Targhib wa At-Tartib. Sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu. Saya Mardiah, sebagai moderator kelas talaki kita pada hari ini. Sebelum tu boleh saya tahu sahabat-sahabat semua menonton dari mana ya? Cuba sahabat-sahabat komen, sahabat-sahabat menonton daripada mana? Alhamdulillah ramai yang yang dah masuk kita punya pengajian malam ni. Ada Aziz Umar, Suroja Putih, Fozibah Manaf, Halizah Hamid. Masya Allah. Ada daripada Puchong. Nur Ainah daripada UIA. Masya Allah, ramainya sahabat-sahabat kita menonton malam ni. Sebelum tu, untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, sebelum ni Ustazah ada bawa kitab Sahih At-Targhib wa At-Tartib. Jadi bagi sahabat-sahabat yang ingin mengulang kaji pengajian di siri yang lepas, sahabat-sahabat sekalian bolehlah pergi ke YouTube channel Ustazah, iaitu YouTube Ustazah Nurhafizah Musa TV Online. Jadi dekat situ sahabat-sahabat sekalian boleh lihat kitab-kitab pengajian yang Ustazah bawakan seperti hikam, tafsir. Jadi sahabat-sahabat sekalian boleh pergilah ke YouTube Ustazah Nurhafizah Musa dan dapatkan pengajian-pengajian kita sebelum ini di situ. Sebelum kita teruskan pada pengajian kita malam ini, saya ingin mohon bantuan semua sahabat-sahabat untuk sharekan pengajian kitab kali ini kepada semua kawan-kawan kita di luar sana.
InsyaAllah moga kita sama-sama dapat manfaat, dapat kebaikan daripada pengajian kita kali ini. Dan siri pengajian kita kali ini adalah berkaitan dengan bab solat siri 2. Dan yang mana kita tahu bab solat ini adalah sangat penting untuk kita tambah baik, untuk kita bagaimana kita nak dapat khusyuk dalam solat itu sendiri. Okey, saya mohon bantuan sahabat-sahabat untuk sharekan pengajian kita malam ni, insya-Allah. Okey, sebelum kita jemput Ustazah untuk pengajian kita malam ini, jom kita hayati lagu Qalbun Salim, lirik oleh Ustazah Nafizah Musa. Jom sahabat-sahabat, insya-Allah. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada. Lantaran dosa, di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Cahayanya tiada, lantaran dosa, di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati. Okay, Alhamdulillah, syukur kita dah dengar dah lagu Qalbun Salim. Lagu Qalbun Salim ni tema daripada kelas mihrab coaching kita yang ketiga. Alhamdulillah, memang best sangat kelas tersebut. Memang yalah, kita nak minta dengan Allah Qalbun Salim. Dan pengisian kita kali ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk mendapatkan Qalbun Salim tersebut. Okay, rasanya tak sabar lagi, ramai sahabat-sahabat yang tak sabar untuk
mendengar ataupun mendapat mutiara kalam, mutiara ilmu daripada para murabbi kita, Ustazah Nafizah Musa. Okey, jom sama-sama kita bersama dengan Ustazah, insya-Allah. Okey, Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Mardiyah binti Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Masya-Allah, terima kasih Ustazah Mardiyah. Sahabat-sahabat yang Ustazah kasihi sekalian, Puan Fauziah Rafa, Cik Nur Aini, Tuan Faizal Jai, Nurul Khairul, siapa lagi yang boleh saya sebutkan namanya pada malam ini? Pendeta gila dengan Anis Syakirah Azizan yang turut bersama pada malam ini, dan semua yang tidak dapat Ustaz sebutkan namanya, tapi Allah Maha mengetahui. Ya, kita berdoa sama-sama semoga semua yang berada dalam majlis ilmu kita pada malam ini mendapat keampunan, rahmat dan nikmat yang dicucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua, kita patut berterima kasih kepada saudari Mardiyah kita yang hari ini sudi untuk menjadi moderator buat julung-julung kalinya. Ya, sebenarnya di sebalik tabir inilah dia insan yang banyak membantu Ustazah dari sudut media, ya, dari sudut penyediaan poster, dari sudut menjaga Facebook, ya, menjaga Telegram Ustazah dan sebagainya. Kecintaannya terhadap dakwah itu sangat tinggi sekali. Ya, seorang insan yang tak berkira bila buat kerja, masya-Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan Ustazah minta kepada beliau pada malam ini, Ustazah kata, Mar, ya, jomlah kita live sekali. Sama-sama, ya, maknanya Mar juga boleh berlatih, membiasakan diri, ya, untuk bercakap secara online begini. Pasti banyak sekali ilmu ataupun pengalaman yang boleh Mar kongsikan dengan masyarakat di luar sana. Tapi kita mulakan dulu dengan latihan demi latihan, ya, untuk membiasakan diri juga di hadapan khalayak untuk kita memberi tazkirah, ya, memberi nasihat dan sebagainya. Jadi okey, ya, tuan-puan, ya, Ustazah Mardiyah kita boleh, ya, insya-Allah ini first time Ustazah Mardiyah ke udara, ya. Allah Akbar. Terima kasih Ustazah bagi peluang, ya Allah, ya Tuanku. Yalah Ustazah. Itulah kali pertama. Ya, betul. Itu biasa, Mar, biasa. Sebab itu kalau macam Ustazah pun, ya, bila nak keluar dah lama kan, dah 20 tahun lebih kan dalam alam dakwah ni. Jadi bila nak mula-mula dulu-dulu pun sampai sekarang pun kadang-kadang nervous. Jadi bila nervous tu sebenarnya itu adalah satu perkara yang baik, ya, perkara yang baik yang mengingatkan kita supaya, ya, menyandarkan seluruh urusan hidup kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila nervous tu, ya, secara tak sengaja, sedar tak sedar, kita akan reflect kepada niat kita. Kita akan reflect kepada soalan, kenapa aku buat semua ni? Kenapa aku berada di sini? Kenapa aku nak bercakap hari ni? Ya, dan kita dalam pada keadaan nervous itulah kita dapat memperhalusi dan memperbaiki, ya, niat kita supaya yang kita buat ni insya-Allah mudah-mudahan, ya, kerana Allah, mudah-mudahan untuk mengajak manusia ke jalan Allah, ya, bukan kerana makhluk semata-mata dan bukan kerana makhluk. Ya, jadi insya-Allah sahabat-sahabat semua, ya, pada malam ni kita akan lanjutkan pengajian kita Kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Ya, Kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Apa maksud At-Targhib? Sebenarnya kitab ini adalah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, ada yang Nabi sebut tuan-puan sekalian bersifat at-targhib, bersifat khabar-khabar gembira. Ya, bersifat maknanya galakkan-galakkan, seruan-seruan yang membahagiakan kita bila mendengarnya, melapangkan jiwa kita. Ya, khabar-khabar gembira tentang syurga, balasan, ganjaran baik dan sebagainya. Dan di sana ada hadis Nabi SAW dalam bab yang kita sebutkan ini, contohnya macam bab solat, ada at-tarhib, iaitu hadis-hadis ataupun sabda junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW yang berbentuk ancaman, ingatan, teguran, memperingatkan kita kepada balasan, kepada azab, kepada api neraka Jahannam, kepada kemurkaan Allah dan sebagainya. Jadi diimbangkan di antara at-targhib wa at-tarhib dalam kitab hadis ini, dan insya-Allah pada malam ini kita memilih beberapa hadis untuk kita mendalaminya, mengambil ibrah, menghayati hadis-hadis junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semua, tajuk kita pada malam ini adalah bab as-salah. Siri yang kedua, bermakna telah pun kita bincangkan pada siri yang pertama juga tentang solat yang telah kita awali dengan sekitar tentang azan, iqamah dan juga kelebihan bagaimana fadilat yang besar kepada orang yang menyempurnakan wuduknya. Jadi hari ini kita masuk kepada bab solat, siri yang kedua. Sahabat-sahabat sekalian, bila seseorang itu meninggal dunia, meninggal dunia ni kita kata seseorang, tapi termasuklah kita akan menjadi seseorang yang akan meninggal dunia. Bila wallahu a'lam. Kita tak tahu bila kita akan meninggal dunia. Ustazah pernah sebut dalam pengajian yang lepas. Kadang-kadang ada orang tuan-puan sekalian, dia meletakkan hidup dia ni pada garis yang tak panjang dan tak lama pun. Contoh macam ni. Dia jaga diri dia betul-betul. Dia jaga niat dia jaga aktiviti dia jaga kehidupan dia sebab dia merasakan boleh jadi malam ini adalah malam terakhir, malam besok boleh jadi bermalamnya di alam barzakh. Ada orang macam tu tuan-puan. Jadi maka dia jaga habis-habisan. Dia jaga malam ini sebaik-baiknya. Dia jaga siang esok sebaik-baiknya. Kenapa? Sebab dia letak boleh jadi belaka entah-entah malam esok dah menjadi malam yang kita bermalam di alam barzakh. Siapa tahu? Semua tu rahsia Allah. Ada orang macam tu. Ustazah telah pernah nyatakan sebelum ni. Ustazah mungkin tak adalah sampai peringkat tu. Tak adalah sampai nak rasa kadang-kadang tak adalah rasa sangat tak menghayati sangat. Sebab bila tengok tu tak adalah bagus sangat pun aktiviti dan sebagainya. Tapi ustazah cuba mencontohi seseorang yang tak perlu ustazah sebutkan namanya. Tapi seseorang itu telah mengajar kepada ustazah. Dia meletakkan hidup dia tuan-puan sekalian di antara Jumaat ke Jumaat. Hari ni hari apa? Siang tadi hari Jumaat. Ni dah masuk Sabtu malam. Seseorang yang telah mengajar ustazah, dia meletakkan hidup dia ini antara Jumaat ke Jumaat. Maka dia cuba tatang dan jaga 7 hari ini dengan sebaik-baiknya. Bila masuk Jumaat ni contohnya tuan-puan, maka dia akan buat sehabis baik yang dia boleh buat. Dengan pertolongan Allah, dengan menjaga solatnya, dengan sedekahnya, dengan baca surah Al-Kahfi dan mengambil ibrahnya, dengan menolong hajat orang lain, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, ditatang setiap hari itu. Sebab apa? Pada fikiran dia, pada jangkaan dia entah-entah, Jumaat depan tak ada dah untuk dia. Habis dah Jumaat depan. Jumaat depan dah masuk alam lain dah. Maka dia tatang Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, sampai Jumaat. Yang dia merasakan boleh jadi Allah boleh ambil nyawa dia. Andai kata Jumaat itu berlalu dan dia masih lagi ada sebuah kehidupan, masih boleh bernafas, masih boleh menyawa, maka dia rasakan insya-Allah mulakan lagi struggle Jumaat ke Jumaat, Jumaat ke Jumaat, Jumaat ke Jumaat. Tak tahu kenapa tuan-puan sekalian, ustazah rasa macam seronok dapat mengikut saranan sahabat tadi. Seronok dapat buat macam seseorang yang ustazah maksudkan tadi. Jadi kita cuba apply kepada diri kita. Tak apa, kita jaga elok-elok antara Jumaat ke Jumaat, Jumaat ke Jumaat, Jumaat ke Jumaat. Sampai dalam hati tu ada permintaan dan harapan, ya Allah kalau nak ambil nyawa aku, ya Allah biarlah ambil pada hari Jumaat, pada malam Jumaat, macam kita berharap kalau meninggal
Ya, sebenarnya menjadi harapan sangat kepada kita semua dapat meninggal di Madinah, ya, sebab di sana ada hadis yang menyatakan tentang kelebihan, ya, orang yang meninggal di Madinah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita masuk kepada bab solat ini, ya, bila seseorang itu meninggal dunia, tuan-puan sekalian, agak-agak amalan apa yang nak dilihatnya. Agak-agak masa tu dia mencari apa yang boleh menolong dan membantunya. Ya, amalan mana yang dia nak letakkan sebagai modal terbesar yang dia nak persembahkan kepada Allah. Kita sebut ni amalan, ya, amalan. Jadi agaknya apa dia amalan yang nak ditunjukkan? Amalan yang dia sendiri akan sibuk untuk lihat macam mana aku perform amalan tu masa aku hidup. Agak-agak amalan yang mana, tuan-puan? Allah beri kita hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Saat kita mati, kita akan berkais nak tengok balik macam mana kita perform atas amalan yang satu ini. Apa amalan tersebut? Amalan itu adalah solat. Solat adalah amalan yang pertama yang akan dihisap, diselongkar, digeledah, ya, oleh para malaikat untuk tengok balik semula, tunjukkan balik di hadapan Allah macam mana kita dengan amalan solat yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Mungkin sahabat-sahabat, masa kita hidup, bisnes jadi urusan besar. Masa kita hidup, duit, saham, wang ringgit, pelaburan jadi urusan besar kita. Masa kita hidup, populariti, pengaruh, pandangan orang ramai, persepsi orang ramai, ya, media sosial jadi urusan besar kita. Tapi nanti saat kita meninggal dunia, urusan besar kita adalah menggeledah balik, menyelongkar balik, melihat balik apa yang aku telah buat dengan solatku. Bagaimana keadaan solatku? Bagaimana aku menyempurnakan solatku? Apakah solatku itu secara zahirnya bagus, secara batinnya juga bagus? Bagaimana keadaan solatku dari segi rohnya, dari segi kekhusyukannya? Semuanya, tuan-puan, akan menjadi urusan besar kita sebaik kita meninggal dunia, iaitu urusan solat. Sebab itu, muslimin muslimat sekalian, ya, ustazah mengingatkan diri sendiri. Mengingatkan diri sendiri, kamu jangan bercakap saja, tapi percayalah, bila Allah mentakdirkan kamu bercakap tentang bab solat pada malam ini, telinga yang paling dekat mendengarnya adalah telinga kamu sendiri. Yang paling patut mengambil perhatian atas apa yang keluar daripada kalam ini adalah Tuhan yang bercakap itu sendiri. Sahabat-sahabat semua, bila bercakap tentang solat, tuan-puan sekalian, perkara yang paling besar yang kita nak lihat adalah kesan solat itu ataupun pengaruh solat itu dari segi kekhusyukannya. Dari segi khusyuknya solat tu. Sebab kita ni kira, ya, kalau kira umur masing-masing, kalau dah 40 tahun, 30 tahun, macam dah pro dah solat ni. Dah solat daripada mak suruh, daripada mak didik, daripada kita dididik, daripada usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Ya, tuan-puan, mungkin ada sebahagian kita baru nak berjinak-jinak dengan solat usia 16 tahun. Baru nak bertaubat ustazah, nak hijrah, baru nak jaga solat usia 21 tahun. Tak apa. Ya, kita belajar pada kitab hikam yang lepas bagaimana kalau Allah nak memberikan hidayah kepada seseorang, Allah tak tengok pun amal kamu banyak mana, dosa kamu banyak mana. Ya, sebab Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tak dapat memberi hidayah pada orang yang kamu sayang, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa sahaja yang Allah kehendaki. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bila kita sebut tentang solat, ya, kita yang dah lama dah, ya, iltizam, istiqamah menunaikan solat ni, patutnya yang kita kena ada, ya, impact dia, pengaruh besar yang patut ada adalah pengaruh kekhusyukan solat itu dalam kehidupan kita. Maknanya, biarlah kita sudah menikmati solat yang khusyuk. Ustazah merujuk dalam kitab, ya, tuan-puan sekalian, bagaimana di antara tanda-tanda seseorang yang dia telah dididik, ditarbiyah, ya, dah blend dalam jiwa dia, dalam diri dia, antara solat dengan diri dia tu dah teradun, tuan-puan, dah sebati. Apa yang berlaku ketika mana seseorang itu menjaga solatnya dengan sangat khusyuk kepada Allah. Ya, perhatiannya pada Allah, dia memberikan hak apa yang dia ucap, apa yang dia buat dalam solat. Kalau kita kata syukur pada Allah, maka hatinya bersyukur. Kalau dia puji Allah pada lisannya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, maka jiwanya betul-betul memuji Allah. Ya, bila seseorang itu sudah khusyuk dalam solat dia, tuan-puan sekalian,
dia teradun dan sebati dalam diri dia, dalam kehidupan dia, maka yang kita lihat adalah antaranya dua, ya, tanda kriteria. Yang pertama adalah pada hatinya, yang kedua adalah pada sepasang matanya. Masya Allah. Apa yang berlaku pada hatinya dan apa yang berlaku pada sepasang matanya? Yang berlaku pada hatinya, tuan-puan sekalian, ialah hatinya menjadi hati yang sangat lembut. Ya, hati yang sangat lembut. Hati yang Masya Allah, tuan-puan sekalian, bersinar dengan cahaya hidayah. Hati yang sentiasa berlumba-lumba, fastabiqul khairat, untuk melakukan kebaikan. Berlumba-lumba nak buat yang baik. Hati yang sentiasa terpimpin dan terbimbing untuk dibersihkan dengan jalan tazkiyatun nafsi. Hatinya lembut. Ya, apabila mendengar saja kalimah Allah, hati itu akan gemetar. Ketika mana diingatkan, ya, ketika mana hati itu melihat kepada dosa, kesilapan dan kezaliman dia kepada dirinya sendiri, hati itu luluh, ya, sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah untuk memohon keampunan daripada Allah. Itu yang berlaku kepada hati yang sudah sebati, yang sudah teradun, yang sudah dididik dengan solat khusyuk yang kita lakukan selama ini pada hatinya. Subhanallah, tuan-puan sekalian, apa yang berlaku pada matanya? Yang berlaku pada matanya ialah air mata ataupun mata, sepasang mata orang-orang yang berjiwa khusyuk dan lembut ini, yang sudah mendidik dirinya dengan solat yang khusyuk, pada sepasang matanya itu, tuan-puan sekalian, ia menjadi satu takungan, macam takungan kolam, macam takungan tasik, yang sangat mudah mengalirkan air mata ketika mana diingatkan dirinya kepada Allah, kesempurnaan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Apa hujahnya atas apa yang Ustazah sebutkan ni, tuan-puan sekalian? Mari kita melihat pada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum. Dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya apa yang diturunkan tu adalah ayat-ayat Al-Quran. Bila mereka mendengar ayat-ayat Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik, tengok tuan-puan, lanjutan daripada ayat Al-Maidah 83, apa yang berlaku pada mata mereka. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. Bila mereka mendengar ayat-ayat Quran yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata mereka bertakung dengan air mata, lalu kamu akan lihat mata itu mencucurkan air mata kerana hati mereka merasakan dan mengetahui kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah jiwa yang khusyuk, tuan-puan sekalian. Mata tu Masya Allah mudahnya menangis. Hati tu menyerap betul-betul, ya, kebenaran daripada Allah Azza wa Jalla. Ia cinta kepada kebenaran. Rasa bertuah bila ada orang tegur. Rasa bertuahnya ada orang bagi nasihat. Rasa bertuahnya dapat dengar ayat Quran. Rasa bertuahnya diperingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rasa bertuah tu, tuan-puan, rasa terharu, rasa bersyukur, ia disertai dengan pada wajah ataupun pada mata mereka sangat mudah, ia sangat mudah, tafidhu minad dam'i, mencucurkan air mata. Kalau kita lihat pada surah Al-Isra ayat 107 dan ayat 109, ya, Allah berfirman pada ayat tersebut, katakanlah, Ustaz bacakan maksud dia dulu, katakanlah, berimanlah kamu kepadanya atau tidak payah nak beriman, ya, kepada Allah. Kerana bagi Allah sama saja untuk orang kafir itu bila disebutkan, ya, mereka tidak beriman. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, tengok apa yang berlaku, tuan-puan. Mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi.
Ustazah bacakan ayatnya. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. Mereka tersungkur sujud, lalu mereka mengatakan, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ. Dan apa yang berlaku ialah mereka itu tersungkur dalam keadaan menangis. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Dan bertambahlah pada hati mereka kekhusyukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, Ustazah nak gambarkan macam mana kualiti solat orang-orang yang beriman. Ya, yang Allah kurniakan kepada jiwa dia rasa khusyuk, tuan-puan sekalian. Hidup dia memang Masya Allah, mata dia mudah sangat menangis. Kita pun mudah menangis juga mata kita. Menangis sebab apa? Sebab orang mengutuk kita, menangis. Menangis sebab apa? Menangislah sebab bergaduh suami isteri, menangis. Menangis sebab apa? Menangis bergaduh anak dengan mak. Ya, adalah pergaduhan, perselisihan, ya. Menangis ketika mana projek tak dapat. Banyaklah benda yang kita tangiskan, tapi soalannya di sini tuan-puan sekalian, ya, orang yang khusyuk itu adalah orang yang tangisannya itu berkait dengan, ya, kelembutan, sentuhan, hubungan jiwa dia dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi hari ini, ya, Ustazah bawakan beberapa hadis Nabi SAW, ya, berkisar kepada bab salat dan bagaimana hebatnya manusia yang diberikan khusyuk dalam salat mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat, ya, beberapa hadis yang telah pun Ustazah pilih untuk dihuraikan pada malam ini insya-Allah. Pertama daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata Nabi SAW bersabda, "Atani lailata rabbi fa dzakara al-haditha ila an qala li ya Muhammad atadri fima yakhtasimul mala'ul a'la." Baik. Nabi menyebut, ya, bahawa Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, atadri fima yakhtasimul mala'ul a'la?" Tahukah kamu dalam urusan apakah para malaikat di langit berselisih? Maknanya tahu tak kamu, malaikat kat langit tu saling membicarakan, saling menyebut, ya. Jadi Nabi menjawab, "Na'am fid darajati wal kaffarati." Ya, dalam urusan darjat-darjat, ya, yang tak sama antara satu sama lain, dan kafarat. Wa naqlil aldami ilal jama'at wa isbaghil wudu'i fis sabarat wa intidharis salati ba'da salah wa man hafaza 'alayhinna 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Nabi bagi jawapan. Bila Allah tanya kepada Nabi SAW, kamu tahu tak wahai Muhammad SAW, pada perkara apa malaikat kat langit sana kecoh sangat. Ya, pada perkara apa malaikat kat langit sana berkata-kata di antara mereka, berhujah-hujah di antara mereka. Maka Nabi kata, pada perkara yang melibatkan soal darajat, ya, tingkatan-tingkatan dan juga kafarat. Wa naqlil aqdami ilal jama'at, dan juga yang dibicarakan oleh malaikat kat langit sana, tuan-puan sekalian, dengan riuh rendah adalah membicarakan tentang langkah-langkah kaki yang menuju salat berjamaah. Masya Allah, ya, riuh jadi. Riuh langit orang pergi sembahyang jemaah, tuan-puan. Riuh langit. Ya, kita pergi melangkah kaki menuju salat jamaah. Lebih khusus kepada para muslimin yang menuju salat jamaah ke masjid. Itu sehinggakan disebut dalam hadis ini, yakhtasimul mala'ul a'la, berselisih malaikat-malaikat di langit. Riuh rendah malaikat-malaikat di langit. Pertama, ya, ketika mana kaki itu melangkah ilal jama'at, menuju kepada salat berjamaah. Macam mana maghrib tadi, isyak tadi, tuan-puan, salat jamaah tak? Ya, salat jamaah ni nak kena struggle lah, kena mujahadah. Kadang-kadang kita rasa, alah, kita dah ada wuduk, dah ada apa, senang kita semayang terus. Ya, sebab bila nak solat jamaah ni, dia kena ada effort. Ya, dia kena mengingatkan orang lain juga untuk solat.
Kena bertanya, Kak Long dah ambil wuduk ke belum? Jom solat dengan Umi. Kena bertanya juga, mana ni anak-anak dara Umi yang lain ni? Ya, dah masuk waktu Zuhur dah, siap belum nak solat? Nanti dapat jawapan pula, feedback pula. Nanti Umi kami tengah makan. Nanti nak masuk bilik air, kena menunggu pula 10 minit, 15 minit. Betul kan Mar? Ya, nak kena menunggu pula. Jadi, benda tu nak kena ada kesabaran, nak kena ada mujahadatun nafsi. Hati kita tak sabar, cepat je kata, semayang je, payah nak tunggu-tunggu orang. Tapi ingat, langkah kita untuk mempertahankan solat itu dengan berjamaah, itu boleh meriuh rendahkan malaikat di langit sana. Wa isbaghil wudu'i fi sabarat. Dan orang yang menyempurnakan wuduk dalam keadaan yang dingin. Macam mana susah pun nak ambil wuduk, macam mana ya yang disebutkan dalam hadis ni maknanya apa? Dalam keadaan yang sejuk sangat. Tak naklah nak ambil wuduk ni sejuknya. Tapi dia ambil juga wuduk dengan sempurna walaupun terpaksa ya menempuh kesukaran-kesukaran tersebut. Macam-macam kesukaran kadang-kadang nak ambil wuduk. Bukan dingin saja tuan-puan. Kadang-kadang kita berjalan kat luar, tiba waktu solat nak ambil wuduk, masa itulah tengok macam mana syaitan dia boleh datang kat kita, bisikkan kat kita, nafsu yang tak terdidik pun bisik kat kita apa dia? Alah payahlah nak wuduk-wuduk ni, nak kena buka telekung, nak kena buka tudung, ya nak kena buka pula kerongsang 15 contohnya yang kita pakai, 5 kat depan, nak kena buka, alah payahlah nanti nak pergi ambil pula, nak pergi masuk bilik air, payahlah nak pakai makeup remover lah, nak itulah, nak ini. Kesukaran ini digambarkan, dibawa bisikan-bisikan tu oleh syaitan, oleh nafsu kita. Tapi orang yang sanggup menyempurnakan wuduknya dalam kesukaran, Masya Allah, yahtasimul mala'ul a'la. Ya, maknanya berkata-kata, berbicara para malaikat di langit sana. Bagus hamba ni. Ya, sanggup walaupun dingin, walaupun susah, walaupun sukar, sempurnakan wuduk tuan-puan sekalian. Wantidharis salati ba'da salah. Dan orang yang menunggu salat sesudah salat. Ini memang hebatlah kategori ni. Dia dah solat dah Zuhur. Lepas solat Zuhur datang dah lintasan ke hati dia, ya Allah permudahkanlah aku nak solat asar. Masya Allah. Ya, bukan kata orang kata dah habis solat Zuhur tu hip-hip hore dah. Ya, tak fikir dah pasal solat asar. Nanti dah pukul 6 tanya pula, dah azan asar ke belum? Ya, padahal dah pukul 6 petang, dah lama dah masuk asar. Hati tu tak terikat dengan solat. Ini muhasabah untuk kita semua ya tuan-puan sekalian. Inilah modal besar besok bila kita mati, bila kita meninggal dunia. Kita sendiri akan selongkar apa kita dah buat dengan solat kita. Ya, macam mana dulu kita solat awal waktu ke akhir waktu. Jadi orang yang disebutkan dalam hadis ini adalah intizarus salah ba'da salah, orang yang menanti solat selepas solat. Ya, maknanya dia berharap dapat solat asar lagi, dapat solat asar dengan jamaah, dapat menyempurnakan solat asar dengan baik. Pukul 4 dah tengok jam, tak lama lagi nak masuk asar ni. Ya, jadi cepat-cepat bersedia. Macam sekarang ya ada negeri-negeri PKPB ya. Jadi masya-Allah kita memang duduk di rumah, tak ada keperluan kita tak keluar. Jadi boleh lebih menyempurnakan ibadah kita. Ya, jadi kita pun pukul 4 dah siap-siap bentang sejadah, ya bentuk saf untuk nanti anak-anak suami isteri kita nak solat. Dah mula dah ingatkan okey siapa nak qamah hari ni, siapa nak jadi imam, dah ada persediaan. Orang ini tuan-puan sekalian jadi sebutan di langit sana, masya-Allah. Wa man hafaza 'alaihinna, dan barang siapa yang menjaga semua yang telah disebutkan tadi, asha bi khairin wa mata bi khair, maka dia akan hidup dalam kebaikan dan mati juga dalam kebaikan. Wa kana min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh, dan dia bersih daripada dosa-dosanya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tuan-puan, ini rahsia bagaimana nak jadi bersih daripada dosa, sebersih, sesuci macam hari kita dilahirkan oleh ibu kita. Tengok anak-anak kecil tuan-puan, tengok bayi baru lahir. Tak ada dosa apa. Kita dulu pun lahir macam tu. Macam mana? Apa resepi, apa petua, apa jalan supaya kita ni jadi bersih macam bayi baru dilahirkan? Nabi dah sebut daripada hadis ni 3 perkara. Ya, iaitu yang pertama, kita jaga solat berjamaah.
Yang kedua, sempurnakan wuduk walaupun susah. Yang ketiga, tunggulah solat. Selepas solat, sentiasa hati itu terikat dengan ibadah solat. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, Ustazah masuk kepada hadis yang selanjutnya. Daripada Abu Dzar radhiyallahu an, dia berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja fi syita'i wal waraqu yatahafatu fa akhadha bi ghusnin min syajaratin qala faja'ala dhalika al waraqu yatahafat faqala ya Aba Dzar qult labbaika ya Rasulullah qala innal 'abda al muslima la yusalli as-salata yuridu biha wajha Allah fatahafatu anhu dhunubuh kama yatahafat hadzal waraqu an hadhihi syajarah. Baik. Nabi SAW pada satu musim yang sangat dingin, ya, sementara pada waktu itu daun-daun berguguran, lalu baginda telah mengambil ranting satu pohon yang jatuh. Ya, ranting tu jatuh. Lalu mulailah daun-daun yang ada di ranting itu pun berguguran. Okey. Lalu kemudian Nabi SAW memanggil, wahai Aba Dzar. Wahai Aba Dzar, ya Aba Dzar. Dan tengok macam mana sahabat menjawab panggilan Nabi SAW. Aba Dzar menjawab, labbaika ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah. Ataupun terjemahan dia, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Tuan-puan, Ustazah, seingat Ustazah pernah juga Ustazah menyebut tentang cara menjawab panggilan ni. Macam kita pergi haji, pergi umrah, tengok macam mana talbiyah, ya. Labbaik Allahumma labbaik. Maksud dia apa? Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tengok macam mana sahabat jawab Nabi panggil, ya Aba Dzar. Aba Dzar jawab, labbaika ya Rasulullah. Aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Okey, sekarang ni kita nak buat kat mana? Pertama, dengan Allah. Apa saja yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita buat, apa saja yang Allah suruh perintahkan untuk kita tinggal, maka kita menjawabnya, labbaika, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Apa yang Allah perintah kita buat. Begitu juga apa yang Nabi suruh, labbaika ya Rasulullah. Kemudian antara kita dengan ibu bapa. Alangkah cantiknya tuan-puan sekalian, kalaupun tidak menggunakan bahasa Arab menyebut labbaika, tapi siapkanlah hati kita bila mak panggil, ayah panggil, suami panggil, ya. Kita jawab dengan hati yang bagaimana? Aku siap memenuhi panggilanmu, wahai ibuku, wahai ayahku, wahai suamiku. Kalaupun tak sebut dekat bibir, walaupun tak sebut dekat lidah, tapi hati kita siap untuk itu. Ya. Jadi mungkin kalau nak sebut dalam bahasa Melayu panjanglah pula Mar kan, ya. Kalau katalah saudara Anwar, suami Mar panggil, bila panggil isteri nak jawab, ya saya siap memenuhi panggilanmu, panjang pula. Dia yang lebih sedapnya apa dia? Labbaik, labbaik. Ya, labbaik. Kalau dah biasa tu insya-Allah. Sebab kita faham maknanya menyerap dalam jiwa kita. Suami ustazah panggil ustazah, memang kena jawab macam tu lah, labbaik. Apa kita panggil suami kita kan, akhi ke apa ke dalam bahasa Arab lah. Kalau macam saya cukup dengan labbaik, labbaik. Maknanya aku penuhi panggilanmu. Dan kita siapkan hati kita untuk apa? Taat je. Taat je pada perkara yang tak suruh kita kepada perkara mungkar. Ya, taat pada perkara yang kita mampu nak buat. Ya, taat pada perkara yang kita boleh sempurnakan. Apa-apa hal bincang baik-baik, ya, kalau dengan hubungan suami isteri. Lalu sahabat-sahabat sekalian, Nabi kita bersabda, sesungguhnya seorang hamba Muslim yang melaksanakan salat dengan maksud semata-mata kerana menginginkan wajah Allah, maka dosa-dosanya berguguran darinya sebagaimana kamu lihat daun-daun ini berguguran daripada pohon-pohon tadi.
Maknanya tuan-puan sekalian, kita ambil pohon ya yang ada daun-daun kering, kita ambil, lepas tu kita lurutkan macam tu kan, gugur habis semua, tak ada satu daun pun yang tinggal dekat ranting tu. Maka inilah satu perumpamaan yang Nabi SAW bawakan kepada kita. Apa dia? Kamu salat semata-mata kerana mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pandangan Allah, habis gugur semua dosa-dosa kamu. Habis gugur semua dosa. Jadi apa yang penting dalam solat kita tuan-puan? Tengok balik. Kita solat ni hanya semata-mata kerana dah biasa ke apa? Kadang-kadang benda tu jadi amalan, jadi macam adat dah biasa. Apa pula rupanya kita ni Muslim tapi tak solat, tak semayang kita kata. Ya dah biasa dalam rumah ni. Kalau tak semayang, mak panggil. Tak solat, ayah panggil. Ya dah biasa akan ditanya, solat tak? Solat tak? Dah solat ke belum? Dah solat ke belum? So dengan segala asbab tadi tu kita pun solat. Dan kita tak pernah perasan pun, tak pernah memperhalusi, menghayati, tak pernah menyuluh dalam diri kita sebenarnya aku solat ni sebab apa? Sebenarnya aku solat ni mengharapkan apa? Apa yang aku harapkan daripada solatku? Maka diajar daripada hadis ni tuan-puan sekalian. Yang nak kita harapkan daripada solat kita adalah wajah Allah, pandangan Allah kepada kita, keredaan Allah kepada kita. Jadi rasa macam mana ketika mana kita solat dan kita rasa Allah melihat ibadah yang sedang kita lakukan. Allah melihat ke dalam jiwa kita. Ya, kita akan rasa malu sangat. Ya Allah, bayangkan saat Allah melihat dalam hati kita tuan-puan sekalian, tengok-tengok dalam hati kita ada makhluk. Dalam hati kita ada manusia. Dalam hati kita ada dunia. Ya, mekar harapan tu. Berfikir-fikir, fikiran ingat dunia, hati ingat dunia, tapi Allahu Akbar. Hati ingat dunia, fikiran ingat dunia, tapi Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, semata-mata lisan sahaja. Kita patut rasa malu dengan Allah. Allah melihat, tak ada. Hati kamu tak di sini. Hati kamu tak pada aku. Ya, kamu bukan mengharapkan aku. Ustazah buat analogi tuan-puan sekalian. Ya, ustazah guru. Ya, guru mengajar kat universiti, mengajar kat sekolah, mengajar kat tahfiz, mengajar kat masjid. Mengajar banyak tempat. Kita sebagai guru duduk depan kan, so kita akan nampak depan tu anak-anak murid kita. Biasanya bila kita tu dah ada pengalaman bertahun-tahun ya, orang kata sekilas ikan di sungai, macam tu ke? Sekilas ikan di air ya, boleh kita tahu jantan betina. Macam itulah. Jadi bila mengajar ni tuan-puan sekalian, kadang mengajar anak-anak ya. Bila kita mengajar ni, kita insya-Allah alhamdulillah ada kita dapat rasa sebenarnya yang sedang duduk depan kita ni hati dia ke mana? Fikiran dia ke mana? Dia ada dari segi psikologi pun kita boleh nampak, kita boleh trace bahasa badan dia, mata dia, kita tahu dia bersama kita ke tidak. Walaupun tak sempurna pun ya, kita scan tu tak sempurna sebab kita manusia biasa. Tapi setidak-tidaknya ada hint, ada clue yang kita dapat. Kita boleh rasa macam anak murid saya ni tidak bersama saya pun sebenarnya. Walaupun bila kita pandang dia, bertentang mata kita dengan mata dia, dan dia terkejut sebab mata bertentang mata, nampak dia angguk, dia terus angguk-angguk. Tapi kita tahu, ya, bukti dia apa? Lepas tu kita tanya dia, macam mana pandangan? Kan ni kalau kat universiti lah ya Mar ya, sahabat-sahabat semua. Okay, macam mana pandangan Azlan? Ya, kalau nama dia Azlan. Lepas tu dia pun menggelabah lah. Nak bagi pandangan apa? Sebab dia tak bersama kita. Apa benda lah yang ustazah dia cakap sebelum tu. So kita tahu, maknanya kita dah nampak dah, dia tak bersama kita. Ya, dia nampak hadir body dalam kelas, dia nampak terangguk-angguk depan kita, tapi kita boleh cam. Ya, ada anak murid kita tak bersama kita. Kalaulah dia buat macam tu sepanjang sem tuan-puan, sepanjang semester satu semester kita tahu dah yang seorang yang duduk kat tepi tingkap tu, itulah perangai dia. Ya, duduk dalam kelas, tak apa benda, ada handphone kat bawah tu, kita tahu, kita perasan. Ya, lepas tu dia buat berlakon seolah-olah dia bersama kita, tapi bila kita tanya dia tak tahu nak jawab apa semua. Nanti bila akhir sem dah buat benda yang sama, bila masa kita nak tengok markah seorang-seorang. Markah kerja kursus contohnya nak tengok kerja sama. Okey, masa tu kita akan terasa sebagai seorang guru,
kamu ni 4 bulan belajar dengan saya, ya, tapi kamu tak boleh letak hati kamu kat saya. Kamu tak boleh bagi sekejap je. Kelas dengan ustazah tu hanya sejam atau 2 jam je. Ustazah nak pinjam sekejap je fikiran kamu. Ustazah nak pinjam sekejap je hati kamu. Bagilah, sebab ustazah pun nak ajar kamu ni benda bermanfaat juga. Tapi kamu tak boleh bagi. Pada waktu tu ustazah pun, tuan-puan, ya, bila nak bagi markah kerjasama pun kita nilai juga. Ya, nanti kalau Zah bagi markah penuh, tak adil untuk orang yang Masya Allah memang bersama-sama betul, ya, bagi kerjasama, betul-betul menghayati, memberikan pandangan, mendengar apa yang kita cerita. Takkan Zah nak bagi markah yang sama dengan yang perangai yang tak bersama dengan ustazah dalam kelas. Jadi ini analogi yang ustazah bawa, tuan-puan sekalian. Walaupun ustazah tak ada memberikan manfaat kepada pelajar tu, ya, ustazah bukan bagi duit kat dia, bukannya menyara hidup dia, bukan bayar dia punya beasiswa ke apa. Tapi sebagai seorang guru, ya, ada juga rasa, minta maaf lah, ya, kamu tak layak pula untuk dapat markah penuh. Nanti tak adil pada kawan-kawan kamu yang lain. Ini kan, tuan-puan sekalian, Allah yang mencukupkan segala urusan kita. Allah yang mengurniakan segala-galanya pada kita. Ya, nafas yang kita sedut, kita hembus, kita sedut, kita lepas ni, tuan-puan sekalian, jantung yang berdenyut, semuanya, tuan-puan sekalian. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah, takkan dapat hitung. Semuanya disempurnakan oleh Allah, dikurniakan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, ditadbir, ya, oleh Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba saatnya Allah minta sangat, perintahkan, wa aqimis salata li zikri. Dan hendaklah kamu tunaikan salat untuk ingat kepada aku. Allah perintahkan, salat ingat aku, salat hatimu pada aku, salat ingatanmu pada aku. Tapi apakan daya, pada waktu yang lebih kurang 5 ke 10 minit tu pun, masa kita solat tu pun, ketika dilihat hati orang yang sedang solat itu, yakni kita tadi, dilihat hatinya melencong kepada makhluk. Dilihat hatinya sedang sibuk dengan persoalan dunia. Dilihat hatinya sedang macam-macam perancangan itu, perancangan ini. Kelihatannya seperti ada banyak urusan besar yang lain, lebih besar daripada apa yang diucapkan, iaitu Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Itu hanya seluruh dia je. Itu hanya, orang kata apa, hanya tipu daya dia saja. Itu orang kata apa, pembohong dia je sebut Allahu Akbar, tapi hatinya, apa yang ada di hatinya membuktikan ada banyak lagi urusan dan benda lain yang lebih besar dalam hidup dia, di sisi hidupnya, daripada Allah yang maha hebat, yang maha sempurna. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, kita nak sama-sama bentuk ibadah solat kita. Kita dah tahu dah bab solat ni. Saya percaya, ya, tuan-puan dah tahu. Kalau tuan-puan ada yang belum faqih lagi dalam bab solat, maknanya dari sudut rukunnya, dari sudut sunatnya, dari sudut makna tata cara, ya, melaksanakan solat, tolonglah tuan-puan, ambillah masa untuk belajar. Tolonglah, ambillah masa untuk belajar. Jangan tangguh, sebab ini urusan besar kita bila kita mati nanti. Ya, kalau yang dah tahu, dah belajar, maka kita saling ingat mengingatkan supaya apa? Kita belajar lagi bagaimana untuk mengukuhkan, ya, memantapkan solat kita, mendapat solat yang khusyuk. Dan tengok pada hari ini apa yang kita sebut daripada hadis Nabi tadi, betapa pentingnya tiap-tiap kali kita solat, bahkan solat yang telah kita lakukan, untuk kita lihat balik. Sebenarnya apa harapan kita masa kita solat? Harapan kita kepada siapa? Apa yang kita nak dengan solat kita? Maka diajarkan dalam hadis tadi, ya, solat yang Nabi sebut tadi, yuridu biha wajhallah, solat yang kamu inginkan dengan solat itu adalah wajah Allah, pandangan Allah. Muslimin muslimat sekalian, ya, kalau tengok pada hadis ni memang banyak sangat. Ustazah mengesyorkan, ya, yang nak cari buku ni, buku yang Ustazah pakailah, ya. Dalam dia ada kitab yang kitab At-Targhib wa Tarhib, itu banyak sangat hadis-hadis lagi kan, ya. Yang ini dah kumpulkan Sahih At-Targhib wa Tarhib, ya. Jadi boleh lihatlah dalam kitab ni, sebab ustazah mestilah, ya, dengan masa kekangan masa yang ada, tak berupaya tuan-puan, ya, nak baca satu persatu hadis tu kan, ya. Jadi ustazah ni mencetuskan, nak menyedarkan, ya, kita bersama. Jadi ustazah akan ambil beberapa hadis, huraikan, ya. Jadi kena ada
usaha di pihak kita masing-masing ya untuk terus mendalami kitab-kitab ini ya, belajar, tengok ya, tak faham kita boleh bertanya insya-Allah, sebab ustazah tidak mampu untuk mengambil semua sekali hadis-hadis yang ada dalam kitab ini untuk dibentangkan, kerana kita pun maklum ya, masa kita pun ya agak terbatas. Kerana apa? Nak meraihkan dan menghormati juga masa tuan-puan ya, yang esok mungkin ada banyak urusan ya, dengan keluarga dan sebagainya. Jadi itu sekadar yang boleh ustazah ambil. Dan ustazah boleh tambah satu lagi tuan-puan sekalian. Ya. Di mana Abu Fatimah radhiyallahu an berkata, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin astaqimu alaihi wa a'maluh." Qala 'alaika bis-sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah. Aku berkata, ya Rasulullah, beritahulah kepadaku suatu amal yang bisa aku kerjakan secara istiqamah dan aku lakukan secara konsisten. Masya Allah. Ini tanya pada Nabi SAW terus. Ya, apa amalan yang aku boleh buat istiqamah? Yang nak kena istiqamah ni ya Rasulullah. Nabi jawab apa? Nabi jawab, alaika bis sujud. Hendaklah engkau menjaga sujud. Hendaklah engkau bersujud. Jadi yang nak kita istiqamah ni tuan-puan ialah sujud. Sujud ni tak datang sendiri tiba-tiba nak sujud di mana-mana. Ini adalah simbolik kepada ibadah solat itu sendiri. Hendaklah kamu sujud. Alaika bis sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah. Bersujudlah kerana tidaklah kamu bersujud kepada Allah satu kali sujud melainkan pasti Allah mengangkat kamu satu derajat dengannya, dan dengan sujud yang kamu harapkan Allah tadi akan menghapuskan darimu satu kesalahan kerananya. Maknanya bila kita sujud kerana Allah, Allah akan angkat kita. Allah akan hapuskan pahala kita, Allah akan berikan ganjaran kepada kita. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Ya Aba Fatimah, wahai Abu Fatimah, in aradta an talqani, kalau kamu nak bertemu denganku." Masya Allah. Ya, kita pun sebentar lagi, tak lama lagi nak bersama-sama ya dengan insya-Allah sama-sama mengingati ulang tahun kelahiran baginda Nabi SAW. Kita nak menyuburkan kasih kita kepada Rasulullah SAW. Kita ada perjalanan hidup dan perjalanan mati yang kita tak dapat gambarkan macam mana agaknya. Ya, kita sangat perlu sangat bergantung kepada apa? Ya, bergantung dengan Allah dan mengamalkan apa yang telah pun dituntun, ditunjukkan, dikuduahkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan hadis ini, wahai Abu Fatimah, jika kau nak jumpa aku, jika kau nak bertemu dengan aku akhirat besok, masya-Allah. Macam mana tuan-puan? Apa benda ya kalau kita nak bertemu dengan Nabi akhirat besok? Dalam hadis ni Nabi mengungkapkan, in aradta an talqani fa'akthiris sujud. Kalau engkau nak bertemu aku akhirat besok, maka perbanyakkanlah sujud. Ini gambaran kepada apa? Ya, perbanyakkan solat fardu dijaga, solat sunat diperbanyakkan, ya, jaga solat sunat qabliyah, ba'diyah, solat sunat duha, solat sunat witir, solat sunat tahajud. Banyak sekali solat-solat sunat ya, yang dianjurkan dalam Islam yang kita nak jaga. Ya, makna kata orang yang banyak sujud ni tuan-puan sekalian, ya, bermakna dia banyak solat, ya, dan dia benar-benar mengharapkan ya pertolongan Allah, bergantung diri pada Allah, ya, mengharapkan keampunan Allah, maka orang ini kata Nabi SAW, insya-Allah dia akan bertemu dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ustazah berharap dengan sedikit sebanyak huraian kita pada malam ini, ya, kita boleh duduk sebentar untuk berfikir apa yang kita dah buat dengan solat kita. Ya, mari kita fikir, kita reset balik kehidupan kita ni tuan-puan sekalian. Setiap hari tu hari yang baru untuk kita. Ya, kita nak reset balik antara Jumaat ke Jumaat ataupun antara satu malam ke satu malam. Cuba kita buat yang terbaik pada solat kita. Ya, jaga sebaik-baiknya. InsyaAllah tuan-puan sekalian, mudah-mudahan ya dengan kita menjaga as-salatu imaduddin, menjaga tiang agama ini tuan-puan sekalian, seluruh aspek hidup kita yang lain akan diperbaiki,
akan bertambah baik, ia akan bertambah barakah, akan dijaga dan disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kuncinya apa dia? Kuncinya adalah salat, insya-Allah keluarga kita akan berubah. Kuncinya adalah salat, insya-Allah ekonomi rumah tangga kita juga akan berubah. Insya-Allah kunci adalah salat, ya. Bila kita jaga salat, insya-Allah barakah umur, ya, kesihatan, kelapangan hati, kebahagiaan, kesejahteraan, semuanya akan bergerak, ya, menuju kepada yang lebih baik dan lebih baik. Itu sahaja tuan-puan yang dapat Ustazah sampaikan pada malam ini. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita akan bertemu lagi insya-Allah pada malam esok, ya, dalam kuliah talaqi untuk kita sama-sama tadabbur surah Al-Mulk, ya, dengan Ustazah insya-Allah. Ustazah pun nak cepat habiskan surah Al-Mulk, nak masuk surah baru pula iaitu surah Al-Waqiah. Dan kita punya komitmen insya-Allah tuan-puan untuk hafaz surah Al-Mulk, sebab lepas ni insya-Allah kita nak hafaz pula surah Al-Waqiah beserta dengan tadabburnya kita nak bawa dalam solat, ya, solat kita insya-Allah. Jadi saya kembalikan kepada adinda tersayang, ya, insya-Allah Ustazah Mardiah yang sedang dalam latihan ya, untuk selalu ke udara bersama kita, ya, insya-Allah. Silakan Ustazah Mardiah. Ya, terima kasih Ustazah. Subhanallah, alhamdulillah. Masya-Allah, ya Allah Tuanku, memang banyak sangat ilmu pasal solat lah. Maknanya saya dan sahabat-sahabat semua sama-sama belajar, sama-sama muhasabah macam mana solat kita hari ni kan. Terkedulah ya Allah ya Tuanku, banyak benda. Kita kena mungkin untuk pengisian kali ni kita tinggalkan persoalan pada diri kita muhasabah balik apa yang kita harapkan dalam solat kita. Adakah solat yang kita solat hari ini sebagai rutin ataupun adab ataupun ada benda yang lebih besar yang kita harapkan daripada solat tersebut. Dan kalau dalam kehidupan kita tak akan lari daripada masalah, ujian, dugaan. Kadang-kadang kalau ada something yang tak kena pada diri kita, macam saya sendiri, kalau something tak kena kan, saya akan muhasabah balik solat dan betulkan solat. Itu je. Kadang-kadang benda tu berlaku mungkin disebabkan silap kita, macam mana solat kita. Bila kita betulkan dekat solat tu, sebab solat tu dia berkaitan dengan hati, fikiran, macam mana hati dan fikiran kita saat kita solat tu. InsyaAllah kalau kita sama-sama cuba buat yang terbaik, kita harapkan khusyuk dalam solat, kita minta dengan Allah sungguh-sungguh nak khusyuk dalam solat, insyaAllah Allah akan mudahkan. Dan pasti lepas solat tu kita akan rasa macam kita orang yang baru. Setiap kali kita nak betulkan solat kita, benda yang kita harapkan dalam solat tu, insyaAllah kita akan jadi orang yang baru. Masya Allah. Okey, alhamdulillah, mungkin banyak sangat yang kita boleh bawa balik kan. Banyak sangat pengisian ilmu ini yang kita boleh aplikasikan dan kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah mungkin boleh bermula dengan tahajud malam ini ataupun solat subuh nanti untuk kita minta dengan Allah supaya Allah kurniakan kita khusyuk solat. Khusyuk dalam solat, sebab impak daripada khusyuknya solat itu memberi impak yang besar pada hati kita sendiri. Okey, alhamdulillah kita habis dah buat solat. InsyaAllah kita akan bersama dengan Ustazah esok surah Al-Mulk. InsyaAllah dah habis surah Al-Mulk, kita boleh belajar surah Al-Waqiah insyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sahabat-sahabat sekalian, ada satu kalau sahabat-sahabat perasan, untuk topik ini adalah topik yang paling besar dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam family kita, buat solat. Nanti kalau ada anak-anak ataupun sahabat-sahabat keluarga kita yang belum dengar, minta sharekan pada mereka. Dan ada satu lagi yang paling best lah, yang paling saya harapkan adalah pasal rumah tangga syurgawi. Dalam rumah tangga syurgawi, sebelum ni Ustazah ada buat kelas online rumah tangga syurgawi, tapi kelas tu dah tamat. Ramai sangat yang PM untuk sertai rumah tangga syurgawi. Jadi kami kumpulkan semua koleksi-koleksi kuliah daripada rumah tangga syurgawi tu, kita masukkan dalam e-video, mungkin Mihrab Coaching rumah tangga syurgawi. Dan saya sangat suggestkan pada sahabat-sahabat semua untuk kita sama-sama dapatkan e-video rumah tangga syurgawi. Jadikan
topik itu sebagai satu modul dalam rumah tangga. Maknanya sahabat-sahabat semua bolehlah pasang dekat TV ke, pasang dekat telefon ke, ajak suami, ajak isteri, ajak anak-anak dengar sekali. At least satu hari satu kuliah. Yang mana kita ada 13 orang murabbi. Yang mana kita ada Prof. Muhaya, ada Dr. Sharifah, ada Dr. Fazilah Kamsah. Yang mana mereka-mereka ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang ada anak-anak pun dah besar, anak-anak pun dah berjaya. Jadi kita nak ambil pengalaman dan nasihat daripada mereka untuk kita bawakan dalam rumah tangga kita. Mungkin hari ini kita tak dapat lihat contoh-contoh yang ada kan, tapi kita boleh ambil pengalaman mereka masuk ke dalam rumah tangga kita untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat semua boleh dapatkan e-video Rumah Tangga Syurgawi di link yang ada dalam post ni. InsyaAllah moga bermanfaat dan saya harapkan sangat bagi yang dah dapat e-video ni, tolong sama-samalah susun jadual dengan bersama dengan anak-anak dan pasangan. Sebab dalam rumah tangga ni apa yang kita harapkan adalah sebuah rumah tangga syurgawi yang sama-sama kita bukan berkumpul sahaja dekat dunia, tapi kita berharap nanti di akhirat kelak kita boleh berkumpul bersama anak, pasangan, keluarga kita, mak ayah kita di syurga Firdaus, insya-Allah. Allahu alam. Terima kasih pada sahabat-sahabat semua. Saya harapkan saya pun sama-sama juga belajar bersama dengan sahabat-sahabat semua. Moga Allah mudahkan urusan kita. Moga majlis ilmu ini menjadi jalan untuk kita dapat redha Allah. Moga majlis ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi jalan untuk kita mendapat maghfirah, keampunan Allah. Okey, kita akhirkan pengajian kelas talaki kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, goda rayu, tiada jemu kiri. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda, tak menukar sejarah cinta. Tiljana, harapan takkan punah, melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak
semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Fil jannah harapan takkan punah, melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sungguhnya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Setiap saat bersama